Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Kita telah lalui hari Ramadan dengan berjaya pada hari ini, insya-Allah. Dan hari ini hari last tempoh kuarantin yang ketiga dan akan disambung lagi 2 minggu. Jadi berarti kuliah kita ada lagi 2 minggu. So jadi saya pun seperti yang kita janji, kita ikut tempoh kuarantin tu. Kalau lagi ada kuarantin tu, insya-Allah kita sambung lagi. Saya rasa kalau lain pada waktu kuarantin kita agak susah dan nak berkumpul, meluangkan masa untuk beribadat kepada Allah, terutamanya dalam hal-hal pengajian. Baik, jadi untuk kuliah malam ni kita santai-santai, kita relax sikit otak kita. Jadi saya nak fokus dekat bahagian dakwah, tentang peranan dakwah. Semalam kita dah selesai sebahagian tentang hukum taklifi dengan wada'i. Jadi tak apa, kita akan sambung balik. Cuma ada isu-isu yang saya rasa elok saya ketengahkan dalam keadaan umat tengah nazak sekarang ni. Nazak dengan iman, nazak dengan Islam, nazak dengan ihsan dan nazak dengan keduniaan. Jadi elok kita bincang sekejap tajuk ni bagi jelas tentang peranan dakwah. Apa yang kita patut buat. Baik, so jadi kita lihat para Nabi SAW dan para sahabat. Mereka telah tinggalkan kesenangan kerana agama. Tetapi kita pula, kebanyakan umat akhir zaman tinggalkan agama kerana kesenangan. Sesangat rugi. Jauh. Kalau kita tengok sekarang ni, jauh sangat kita dengan Nabi, dengan para sahabat. Itu menunjukkan bahawasanya iman semakin jauh, semakin tipis. Semakin akhir zaman, semakin tipis iman kita. Dan sekarang ni zaman kita sedang diuji oleh Allah. Bila kita lalui kuliah malam-malam ni, kita rasa kita ni sangat jauh dengan Tuhan. Sebab ilmu yang wajib pun kita tak erti. Ilmu yang wajib pun kita tak ngaji. Kita tak faham mana wajib, mana sunat, mana haram, mana makruh tu. So, jadi Alhamdulillah, dengan terkurungnya kita, Allah yang kurung kita. Maknanya Allah paksa kita. Yang mengaji ni mungkin grup kita je, grup lain kita tak tahu lah mengaji macam mana. Mengaji mungkin dia pakai video ke cakap kan. Kita mengaji. Kita bukan dengar ceramah, kita mengaji. Sebab ada teks kat sini. Kita tak usah ikut orang, kita ikut cara kita. Sebab kita nak ngaji, niat kita nak ngaji, cari ilmu. Jadi sahabat dengan Nabi tu tengok macam mana. Mereka tinggalkan kesenangan kerana agama. Kita tinggal agama kerana kesenangan. Sebab tu kita tengok hari ni orang yang diberi harta oleh Allah, dia sepatutnya tak payah berbangga lah. Tak payah sombong lah. Walaupun dia pandai lobby nak dapat projek dan harta. Kerana harta tu apa? Untuk diuji atas diri dia. Kita manusia orang awam ni, kita tak nampak. Bila kita dah rebut harta ni, kita tak tahu bahawasanya harta tu adalah ujian atas kita. Tu saya kata harta, anak isteri pun ujian atas kita. Jadi ada manusia yang memang Allah sengaja uji dengan wang dan ringgit. Hancur. Apa jadi pada Firaun, Haman, Qarun. Ada juga sahabat yang diuji dengan kesusahan. Dia kepada yang senang dan berharta, kita tak perlulah sombong. Bersyukurlah.
Sebab Allah kata la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu syukur nikmatku, aku tambah lagi. Kalau kamu kufur nikmat, maka tunggulah azabku. Jadi dunia hari ni, yang kita duduk sekarang ni, yang diserang dengan COVID ni, tak tahulah siapa buat ke tak buat ke, tapi hakikatnya Allah nak bersih balik dunia yang telah teruk ni, yang telah kotor. Maka masing-masing dah mula mengeluh dah. Masuk ni besok start yang ke-3, yang ke-4 dah. Kuarantin. Lebih dari 50 hari dah. Allah nak ajar kita. Suruh kita syukur kepada Tuhan. Jadi berapa orang yang boleh syukur? Sebab kita nak mencapai darajat la in syakartum tu. Kalau kamu syukur akan nikmat. Nak syukur nikmat ni, dia duduk dalam bahagian nafsu mahmudah. Kufur tu nafsu amarah. Jadi kita berada di mana sekarang ni? Mungkin orang yang makan gaji, dia kata dah Alhamdulillah, seronok duduk kat rumah. Sebab dia dapat gaji. Cucuk ya dekat ATM tu. Beza. Tawakal dia lain dengan tawakal orang yang bekerja sendiri. Kalau bekerja sendiri macam budak-budak je burger, berniaga kat kedai-kedai pasar malam dah tak ada. Gimana nak dapatkan pendapatan mereka ni? Jadi orang yang macam ni, tawakal dia lain, tinggi. Sebab dia bergantung harap betul-betul dengan Allah. Maka bila berlaku macam ni, datang kerisauan, kerunsingan. Tapi nak challenge Tuhan tak boleh. Nak lawan Tuhan tak boleh. Sebab memang kita kena kuarantin. Pasal ini sunnah. Kena duduk. Kena duduk uzlah. Kena duduk uzlah, kena mahasabah. Kat mana kita buat silap. Bukan seorang Allah suruh buat uzlah. Bukan seorang kat Malaysia ni. Kat 30 juta ni semua kena duduk. Mungkinlah yang duduk kat frontliner tu lain lah. Jadi semua kena duduk. Budak kecil ke orang tua ke, kena duduk uzlah. Duduk mahasabah tengok. Akan nikmat Tuhan bagi. Dah lama dah kita makan nikmat Tuhan. Pernah tak kita syukur? Macam mana syukur nikmat? Menggunakan nikmat tu, reta tu bukan untuk kita. Untuk semua orang lain. Bukan dimiliki atas nama kita. So, jadi, inilah masa kita nak ambil peluang. Jadi walaupun begini, kita dakwah tetap dakwah. Macam ni kita masih ada lagi sistem dalam WhatsApp lah, sistem dalam online maya punya sistem untuk kita dakwah. Jadi medan yang terbaik dakwah adalah dunia dan akhirat. Fid dunia wal akhirah. Kita berniaga, tapi kita jadikan berniaga sebagai dakwah. Jangan tumpu kepada pendapatan, sebab itu sumber pendapatan kita, rezeki kita Allah yang bagi. Allah takdirkan kamu macam ni, orang ni macam ni. Mana ada dari sama kita tengok. So kita yakini mendidik diri kita dan mengajar manusia supaya kenal Allah. Dakwah tu pun supaya kita kenal Tuhan. Lagi kita dakwah banyak pada orang, lagi kita kenal Tuhan. Sebab apa? Kita akan cakap pasal agama. Ni, dulu tak kerti cakap pasal hukum-hukum ni. Sekarang dah mula pandai dah cerita pasal hukum. Kita kena macam ni, duduk fiqh macam ni, tauhid macam ni, tasawuf macam ni. So secara tak langsung, kita makin lama makin dekat dengan Tuhan. Dengan sebab kita berusaha nak kenalkan manusia tu. Nak tarik balik manusia lain. Bukan semua orang ada peluang mengaji macam ini. Jadi bab rezeki itu tak apa. Tu Allah yang dah janji dah. Kita tak lahir lagi. Masuk dalam perut ibunya, malaikat tulis dah. Rezeki begini. Sampailah kedatangan mati. Rezeki dah tak ada dah. Tengok macam tu Tuhan punya susun. Jadi bukannya memang kita cari dengan usaha kita, tapi usaha manusia tak bagi bekas. Yang bagi bekas itu adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni pun masalah menjadi syirik juga. Sebab Allah bagi kita buat 3 benda. Teguh cita-cita, ikhtiar usaha, rangkaian doa. Tapi ketiga-tiga tu tak bagi bekas. Lepas tu kita tawakal kepada Allah. Tawakal ta'ala Allah. Jadi maknanya dengan tawakal itu, serah kepada Allah. Pasal kita tak tahu apa yang Tuhan nak buat pada kita. Baru dia ingat COVID ni hantam Cina je. Oh, konon ni macam-macam lah orang cakap. Statement-statement tu. Cina ni memang kafir lah gini-gini. Tak tepang sampai kat kita. Cina elok tengok. Hantar kapal perang lagi. Nak rampas pulau-pulau di dekat Laut Cina Selatan tu. Nampak tak? Kita fikir lain. Yang berlaku macam lain. Ini semua Allah tunjuk kat kita. Manusia ni punya tamak rakusnya. Jadi apabila kita tahu bahawasanya yang memberi bekas itu, yang memberi rezeki itu adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah makhluk. Jadi bukan usaha kita.
Sebab kita berdakwah mengaji ni nak melepaskan diri kita daripada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Dosa yang paling besar di sisi Allah adalah syirik. Buatlah dosa apa pun Tuhan ampun. Satu je Tuhan tak ampun, syirik. Hak syirik ni hak paling rumit sekali. Nak faham syirik pun susah. Selagi nampak makhluk tu duk nampak kita tu duk syirik lagi lah tu. Sebab dia sampai hilang syirik. Dia tak boleh dia kena nafikan kita ni tak ada. Yang tinggal itu hanya Allah. Itu dipanggil Allah zat yang wajibul wujud. Yang wajib wujud hanya zat Allah Ta'ala. Hak lain semua mungkinul wujud. Mungkin. Mungkin ada, mungkin tak ada. Yang kita ni pun mungkin ada. Mungkin tak ada. Jadi bukan wajib wujud kita ni. Yang wajib wujud itu hanya Allah Ta'ala. So secara tak langsung bila kita mula mendekatkan diri kepada dunia dakwah dengan perniagaan. Sebab tu kemarin yang saya pesan kat admin buat program-program dalam ni. Sebab kita nak jadikan sebagai satu medium. Selain kita pada kita mengaji malam, kita wujudkan satu pasukan medium untuk berdakwah dalam bentuk perniagaan. So pendapatan kita hasilkan itu melalui sistem online ni. Kita boleh taburkan kepada masjid, mana-mana yang kita nak bagi infak tu. Sambil mengaji. Syarat kena mengaji. Jadi kalau berdakwah, kalau berniaga saja, memang hari ni yang huru-hara kita ni, kita sibuk berniaga. Dakwah tak ada, mengaji tak ada. Tu, ni punca dia. So yang ni malam ni insya-Allah kita sama-sama, kita banyak, saya rasa dalam grup ni ramai yang mengaji. Tak apalah yang makan gaji tu, tak apa, dia sabar je lah. Dia dah ada duit dah, tak apa. Cukup bulan pergi cucuk je. Yang masalah yang berniaga ni, macam mana nak letakkan kedudukan dia di sisi Allah. Macam mana nak letakkan pengharapan kepada Allah. Jangan bergantung kepada kerajaan. Hari ni pun yang buat dapat duit dengan kerajaan bagi, saya tak tahu apa orang. Kan? Pakailah mana yang ada. Okey, tahan lagi ni, sebulan, 2 bulan lagi, 2 bulan. Masuk bulan ketiga ni, masuk bulan keempat, masuk bulan kelima, kita tengok apa akan jadi. Kalau iman tak kuat, hancur, boleh perang dunia ni. Sebab duit dah tak ada. Orang nak makan macam mana? Berebut-rebut. Jadi sebab tu kita kena ada iman. Iman tu akan pelihara kita. Iman tu akan menyabarkan kita. Iman tu akan menyelamatkan kita. Ni yang kita nak kena bincang malam ni. Bagi jelas sebab ni sambil kita mengaji tu. Okey, kita sambung lagi. Wallahualam. Baik, alhamdulillah. Jadi dalam peranan kita sebagai pendakwah, kita kena letakkan kita jadi sebagai seorang dai. Dai ni pendakwah. Jadi 2 benda kita kena buat. Pertama, memberi agama. Yang kedua, berdakwah. Mengajak manusia balik kepada Allah. Yang pertama, ajak manusia balik. Kembali balik. Kalau bahasa Inggeris, dia tak boleh sebut. Dia orang tak nak sebut convert. Convert to Muslim. Dia sebut revert. Kononnya asalnya, semua manusia ni adalah Muslim. Memang betul lah. So, dia tak kisahlah istilah convert ke revert ke, anything lah. Could be done. Cuma, yang kita nak ajak ni, 2 peranan kita nak buat. Pertama, mengajak manusia. Memberi agama. Sebab tugas Nabi ni, dia bagi agama. Mana bagi agama tu hidupkan hati. Keluarkan manusia daripada kufur maksiat. Letak dia kepada iman dan taat. Ini peranan Nabi. Jadi kita pun macam tu juga. Kita ni nak buat kerja Nabi. Kerja paling utama dalam alam ini, bukan dalam dunia, dalam alam ini adalah kerja Nabi. Kerja kita ni bohong je. Cakap lah apa pun. Ini Ana ni meniaga ni untuk nak buat itulah, kadang bohong juga. Tak je buat pun. So kita banyak orang kata labun je, banyak sembang je. So lah ni kita latih diri kita dengan adanya ilmu ni. Di samping kita buat kerja tu dan berniaga, kita sama-sama berdakwah. Buat kerja Nabi. Macam Junaid Al-Baghdadi, kita tengok satu hari semayang sampai 1000 rakaat. Jual intan belian lagi. Niaga lagi, tak salah sedikit kan. Niaga lagi. Ajar orang mengaji agama lagi. Itu ulama-ulama yang hebat-hebat. Jadi, itu kerja Nabi dan Rasul. Tak ada paling mulia dah. Mengajak manusia balik kepada Allah paling mulia. Kita pernah tak ajak manusia balik kepada Allah dan Rasul? Kita berarti hegeh-hegeh tak tahu ke mana? Itu tak kena, ni tak kena. Kita rasa hawaya. Kita rasa keliru sekarang ni. Dengan ilmu yang tak ada pada kita. So, jadi apa dakwah kita nak buat? Boleh ke Ustaz? Kita buat dakwah ni. Apa saya tak boleh pula? Salah ke nak ngajak manusia supaya tidak lupa kepada Allah? Bila kita ajak manusia kita menyeru manusia, jangan lupa kepada Allah. Sebab apa? Allah itu adalah Tuhan yang kita sembah. Dan Muhammad itu adalah utusan dia. Salahkah kita nak sebut ayat macam tu? Nak cakap sikit malulah, tak biasalah. Yang kamu biasa apa? Dunia.
yang kamu biasa. Lain tak? Ini yang kita nak balik-balik. Jadi, nak berniaga ni tak salah. Tapi, jadikan perniagaan itu sebagai satu ubudiyah kita, sebagai satu ibadat kita kepada Allah. Ibadat. Jadi, waktu wajibnya macam mana kita semalam kita sembang. Waktu wajibnya waktu yang solat wajib, puasa wajib semua. Waktu lain, berniaga tu apa? Satu pekerjaan. Macam mana dapatkan pahala? Kita niatkan sebagai ibadat. Bila ibadat, ada hukum hakam di situ pula. Ada syarat dia pula, kena bawa hukum wada'i kat situ. Yang kita tak belajar lagi. Masuk hukum wada'i pula. Apa syarat-syarat berniaga? Apa rukun berniaga? Contohnya apa rukun jual beli? Ijab dan qabul. Bukan ijab qabul menikah aja. Lah ni ijab qabul dah terbalik dah. Dah jadi online boleh ijab qabul. Kemudian, perniagaan ijab qabul. Saya beli barangnya, saya jual banyak. Saya jual barang sebanyak duit. Saya beli barang sebanyak duit. Ijab qabul. Macam ijab qabul. Kalau putih tengah jalan tu, kalau putih tengah-tengah tu, sah tak sah? Tak sah. Budak kecil, sah tak sah ijab qabul? Beli barang. Ini semua dalam perniagaan. So, perniagaan apa kita kena ada ilmu. Kena ada tok guru juga. Bukan main redah je. Tok guru dalam perniagaan ni bukan mesti motivator. Hak tera-tera tu bukan mesti jutawan. Kita dah pilih yang orang macam itu. Yang pakai necktie itu. Dan kita tak nak cari ulama'. Awak ingat ulama' bodoh ke? Ulama' tak kerti ke buat muamalat ni? Hukum muamalat ni ulama' dan kepala dia je. Tapi kita tak nak rujuk kat ulama'. Kita rujuk kepada pakar-pakar ni kononnya pandai. Pandai. Sebenarnya ulama' lagi hebat. Pasal ibadat, jadi ibadat. Tanya motivator, boleh jadi ibadat tak muamalat yang dia orang duk cerita tu? Sistem-sistem ni. Sekali masuk 2,000, 3,000 dah bayar. Ulama' free of charge je. Tak kena duit pun. Ini perbezaannya. So, jadi, tak salah. Tapi kita nak niatkan sebagai ibadat. Bila kata ibadat, kita kena jaga hukum hakam dalam urusan perniagaan kita tu yang kita buat. Walaupun kita kalau kerja dengan orang sekalipun dia pejabat. Dalam pekerjaan itu wajib taat segala hukum hakam dia. Dalam setiap urusan. Halal, benar. Sekarang ni kita banyak dengan riba. Pinjaman riba. Ni Allah nak hapuskan riba. Tengok. Habis dengan Amerika pun dah tolak. Dah buang interest 0%. Barulah betul. Sebab benda tu yang menjahannamkan sistem perniagaan muamalat dalam dunia ni. Sebabkan dengan riba tu. Allah istilah perang riba dengan Rasul dia. Kita pula pergi seronok ambil riba. Sebab tu perniagaan, kalau lagi pinjam kat duit bank yang pakai interest rate tu, memang carilah perniagaan orang Melayu kalau dia kaya-kaya. Tengok jadi apa jadi. Tak maunya. Pasal benda tu benda haram. Duduk benda haram, dia macam nila. Setitik nila je masuk dalam susu. Yang dia kita jaga elok dah, comel dah. Masuk duit haram tu, hancur habis. Kat situ. So, jadi jangan hanya fikirkan duit. Kerana duit saja akan jadi 100% dunia. Kalau tak duit, target dia duit, 100% dah jadi hubud dunia. Sebab apa? Mana pernah puas dengan pekerjaan dunia? Ada tak orang pernah puas dengan pekerjaan dunia? Habis satu ndak. Dapat projek ni ndak lagi. Tak kisah. Kalau yang main tender tu lagi dahsyat. Dengan rasuahnya. Tak bagi duit tak boleh. Yang tu pun cakap, bang, kau tak bagi aku, orang lain banyak lagi nak bagi bang. Yang tu pun semua kaki makan duit. Kita pun pergi masuk dalam dunia tu. Dunia kalau orang kata kalau main rasuah ni, neraka lah cerita dia. Benda duit haram. Jadi, itu dah nafsu yang amarah tu. Nafsu amarah ni dia berangkai-rangkai sampai ke sini. Sampai ke perniagaan, dia akan duduk di mana sahaja kita berada. Di situlah nafsu amarah akan duduk kat situ. Dia tak apa-apa nafsu ni. Dia nak lagi. Dah berduit, kaya, nak lagi kekayaan itu. Maknanya, tak puas-puas dengan dunia. Pasal itulah dinamakan dunia fil ghurur. Dunia ni tipu daya. Dunia ni Nabi sebut dia menghiaskan diri dia seperti seorang perempuan ahli sihir. Perempuan tua ahli sihir yang sangat buruk rupa dia. Kemudian dia pakai dengan pakaian yang indah-indah. Maka manusia yang hubud dunia tengok dia, walhal perempuan tu kalau rupa tengok hakikat dia memang buruk, memang huduh. Tapi sebabkan dah dia hiaskan dengan keindahan dunia tu, maka manusia terpesona dengan keindahan tu. Lalu manusia mengikuti akan dunia tu. Itulah dunia. So, jadi kita kena letakkan sepadan. Kena ada border bang. Kena ada sepadan antara dunia dan akhirat. Supaya kita boleh kawan nafsu. Daripada terperangkap dengan dunia yang menipu. Itulah dia agama. So, bila kita ada agama, kita faham yang kita belajar. Taklifinya dengan tauhidnya, dengan tasawufnya. Kat situ kita ada agama dah. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Itulah Jibril datang ajar kat Nabi. Bukan ajar, nak beritahu kat para sahabat. Dia tanya Nabi, Nabi jawab. Mana Nabi tahu. Jadi nak tunjuk pada sahabat, inilah dia agama. Bila dengan adanya agama itu,
maka terpeliharalah kita daripada tindakan kerakusan untuk merebut harta dunia ni yang kita akan tinggal selama-lamanya, forever and forever. It's nothing else. Tak tinggal apa dah. Yang mati hanya bawa kain kapan, kain putih. Tak ada apa bawa. Jadi buat apa kita kejar benda yang akan membinasakan kita? Begitu. So kita mula faham, nak bagi faham dalam dunia perniagaan macam mana medium kita nak gunakan medium ni, dakwah ni dalam bentuk perniagaan ni supaya kita boleh susun diri kita. Walaupun kita berniaga, kita masih boleh berdakwah. Tu kaedah dia. Baik, wallahu a'lam. Alhamdulillah. So jadi kita kena bagi fokus. Macam mana kita nak menjadikan bidang kita ni, pekerjaan kita ni yang related dengan agama tu sendiri. Jadi sekarang ni kita nak memecah kemelut dan kebuntuan kalau sembah usahawan Melayu lah. Tak apalah, yang makan gaji pun kita kira usahawan lah malam ni. Senang lah. Ramai apa siapa yang makan gaji pun ramai yang berniaga. Maka dia boleh berniaga, dia akan jadi usahawan. So ke manakah hala tuju usahawan Melayu? Soalan ini hanya boleh jawab berdasarkan kepada nawaitunya ataupun niatnya. Jadi dan soal tadi kita sebut tadi, ini niatnya. Innamal a'malu binniat. Amal tu dengan niat. Daripada niat itu maka terbentuklah tujuannya. Berniaga sama ada untuk mencari rezeki, mencari duit, mencari kesenangan, mencari glamour atau apa saja yang disebutkan, itu terpulang kepada nawaitu dia. Daripada niat itu akan terbukalah pintu-pintu pendapatan habuannya berdasarkan niatnya, yang Allah akan tetap dan tentukan sama ada income itu halal, haram atau syubhah atau istidraj. Istidraj ni benda yang Allah bagi tapi Allah tak reda benda tu. Ini paling bahaya sekali dalam dunia perniagaan ni adalah istidraj. Nanti kita bincang pasal istidraj. Takut kita duduk kat situ. So jadi awalnya niat. Awal lagi khawatir. Bisikan tu. Bisikan yang datang kepada dia, kepada kita untuk berniaga tu adalah bisikan tu sama ada daripada Allah atau daripada ilham para malaikat ataupun daripada hawajis. Bisikan nafsu kita sendiri ataupun waswasil khannas, bisikan syaitan. Datang lintasan tu dulu. Sesaat, 2 saat saja. Tup kita pun niat, aku nak berniaga lah. Berniaga buat burger lah. Aku nak berniaga itulah, berniaga ni. Walhal yang datang bisikan tu dulu. Bila bisikan tu datang, kalau daripada malaikat, insya-Allah kerja tu jadi. Kalau daripada syaitan pun jadi juga tapi jadi jahat. Kalau daripada nafsu jadi jahat. Maka berpecah belah, berhura, bertempiaran perniagaan tu. Kalau datang benda tu, datang daripada sama ada nafsu ataupun daripada bisikan syaitan. Cuba kita perhati tengok, selama kita hidup ni lah, berapa jenis perniagaan yang kita buka yang berkucak-kacir, huru-hara tampukan tunggil langgang. Cuba kira tengok. Tambah perniagaan yang duk main mati level, duk nak nipu orang je tu. Buat sistem, kalau niat ikhlas tak apa. Tutup. Ini yang paling masalah sekali. So dia terpulang kepada niat. Kita tak tahu niat orang macam mana. Kita tak boleh tuduh orang tu. Kita tak tahu. Dia nak buat apa pun kita tak tahu. Dia nak bagi bantuan ke apa, kita tak tahu niat dia. Niat dia hanya Allah yang tahu. Tapi kita tengok ending dia. Sebab selalunya niat ni dia last, dia ada ending dia. Kalau niat tu dia mula dengan niat, ending dia apa? Tempat jatuh tu apa last sekali. Tempat jatuh tu dapat redha Allah ataupun dapat kemurkaan Tuhan. Dia dua je, redha atau murka Tuhan. Kalau murka Tuhan, hancur bisnes tu. Tutup tulis. Kalau niat dia tu ikhlas kerana Allah, perniagaan itu bertambah cantik, bertambah elok. Menanya mendapat keredaan Tuhan. Tu nak tengok tempat jatuh tu. Maka bermula daripada niat. Akhirnya banyak menjadi istidraj. Maknanya kurniaan Tuhan. Allah bagi. Kau nak ambil. Tapi aku tak reda benda tu. Ni yang paling kita takut sekali. So jadi, kita nak tahu juga income tu halal. Macam mana? Income tu haram ke? Syubhah ke? Income tu istidraj ke? Apa macam mana? Yang penting, baik. Bagus tanya soalan ni. Sebab kita nak belajar. Bila kita belajar, kita faham. Macam mana nak dapatkan sumber yang halal. Bila halal, dia akan menjadikan kullu halal. Yang lain juga halal. Darah daging jadi halal. Bila darah daging jadi haram, kalau haram, maka mula dah terbitlah perangai-perangai yang haram. Lidah haram, cakap haram, maki hamun orang. Mulut tu kena maki hamun orang je. Zaman sekarang mulut dah tak laku dah. Tangan tu lagi bahaya daripada mulut. Jari jemari tu lagi bahaya. Suka situ. So jadi bermulanya bisnes ini wajib ada 2 perkara.
Nak mula perniagaan kena ingat dua. Satu ilmu, satu guru. Saya tak payah Ustaz. Saya tak payah guru. Saya mengaji tinggi. Dapat Bachelor of Business Study. Dah. Kau lingkut lah kau. Buatlah tengok. Supaya tidak terperangkap dengan tipu daya syaitan. Bukan tak boleh, tak ada guru. Berapa orang yang berniaga ada tok guru? Ataupun dia rujuk ala penasihat dia. Ada seorang ulama lah tok guru kat pondok tu. Apa-apa pergi rujuk tok guru. Ada lah juga tok guru. Pergi tanya. Tok guru, nasihat saya lah kalau saya buat silap. Biasanya orang berniaga ni jangan suruh, jangan harap dia nak minta kita nasihat dia. Pasal apa? Dia kata dia pandai. Dia akan minta nasihat kat kita bila masa bila? Bila dia tertunggil langgang. Bila kepala jalan ke bawah, kaki jalan ke atas. Masa tu datanglah merangkak datanglah. Tengah malam pun datang cari kita nak minta nasihat. Biasa macam tu manusia ni. Dah teruk sangat dah. Masa awal kita nak buat, kita nasihat macam nak dengar. Kamu kena ingat duduk atas halal atau haram niaga kamu ni. Halal, Ustaz, halal istikharah dah. Tak istikharah benda ni, memang confirmnya boleh berjaya lah. Saya ni founder. Founder. Ni manusia. Setan tu tunggu je nak perangkap kita. So, jadi bila bisnes itu dipandang dunia, finishing dia, ending dia, laba dia, untung dia, maka jadi dunia. Demikian juga kalau dia pandang perniagaan ini adalah akhirat, maka dia akan jadi agama dan kebajikan. Maknanya duit dia tu dapat dimanfaatkan untuk orang lain. Orang susah dapat duit, boleh dapat, dia akan bagi sumbangan dia, infak jariah dia. Duit tu bagi buka sekolah lah, buat masjid, macam-macam duit dia tu. Sebab dipandangnya benda tu akhirat. Baik, kemudian jadi ilmu yang wajib adalah ilmu apa nak berniaga? Muamalat. Dan guru yang kena ada ialah guru yang boleh mengajaknya hingga ke syurga. Seperti mana Abdul Rahman bin Auf yang faham selok-belok bisnes dalam tata cara agama yang sebenarnya. Tu nak cari guru macam tu. Bukan dekat guru berniaga bawa kaya je. Boleh beli apa? Porsche. Boleh beli apa? Alphard. Boleh beli apa? Velfire. Boleh beli Merc. Cari untuk guru macam itu. Mau tak hancur habis kehidupan dia. Bila tiba macam sekarang ni, COVID ni kena kurung, dia pening lah. Orang beriman, dia tak kisah. Dia pandang gini. Allah yang bagi reta pada aku. Allah nak ambil reta aku balik. Terpulang pada dia. Dia reda je. Dulu aku tak ada apa benda. Start from zero. Naik satu. Dia masih tetap syukur. Pasal dia nampak dah. Allah yang bagi nak uji dia. Sampai satu masa Allah nak ambil balik. Allah ambil balik. Dia reda. Tak ada masalah. Tak ada cerita, tak ada maki hamun orang. Zaman sekarang tak boleh. Kalau dia tersilap sikit, orang tersilap, dia akan tala kau dalam FB tu. Dia mengaibkan orang. Tu jangan. Jadi cari untuk guru yang boleh bimbing dalam kehidupan, dalam perniagaan dia sampai boleh bawa dia masuk ke syurga. Jadi kalau dunia tadi, kalau yang ajar tu guru dunia, dia hanya ajar ilmu alat. Ilmu alat ni ilmu yang berkaitan dengan asas-asas keduniaan. Sebab dia ending dia, ilmu alat ni, ilmu dunia ni, dia akan terhampar di istidraj. Duduk pada bagai istidraj. Duduk bagai istidraj ni, tunggulah bala bencana yang akan datang azab daripada Tuhan. Dah lah besok nak kena soal, duit ringgit tu, tipu orang lagi, macam-macam. Tu berhati-hati. Betul dalam perniagaan pun, kita kena mula dah, kena cari. Jangan kita ni, masalah orang moden ni, orang sekarang, dia suka pandang hina, dia suka downgrade kan. Saya tok guru tengok, pakai selekeh, jubah, serban, semua kan. Dia pandang rendah, konon dia tu hebat. Tok guru naik motor ya, gede di kampung. Dia nak kereta besar datang. Bayangkan kereta besar datang rumah tok guru kat kampung. Pelik tak? Datang macam-macam minta. Ustaz, dia tu semua hajat tak? Teruklah bisnes sekarang ni. Ya ke? Lagi apa lagi? Rasa macam ada orang buat dajal lah kat saya ni. Macam-macam pula. Kamu nampak manusia ke? Kamu nampak Tuhan? Tu. Jenis-jenis ni cukup ramai dalam dunia ni. So kita nak ajar, kita nak pesan, nak peringat benda ni. Balik cepat cari guru yang boleh bawa perniagaan kita dengan kita sekali kepada Allah dan Rasul. Bukan sekadar bawa atas kesenangan dunia. Jadi dalam keusahawanan di kalangan usaha Melayu ni, yang sering kita dengar dia ajar, baiklah tengoklah agensi kerajaan ke apa benda ke, apa yang mereka ajar. Macam mana cara nak menjana pendapatan, nak dapat income. Tu saja. Ada tak? Kalau kita katalah macam contoh agensi lah. Dia ajarlah kata nak pergi ke akhirat ni, masuk dengan perniagaan ni, ada tak?
Mara ke, SME ke. Ada tak ajar seperti itu? Kan kita nak salah dia orang pun manusia juga. Orang kita juga. Cuma dia kata tak boleh cakap benda lain. Sebab apa? Ini arahan. Sebab dalam bidang kerja kena cakap macam tu. Maknanya, bila cakap dunia, jadi dunia. Isu-isu agama kalau cakap pun dalam perniagaan makanan halal je. Itu pun halal jakim. Halal lain tak boleh. Sekarang ni, itulah keadaan sekarang ni. Atau, ada lagi satu dua yang dia ajar mungkin tentang niat. Kena betul. Mungkin motivator tu ajar niat kena betul. Macam mana cara dapat bisnes, dapat duit. Mana dia ceritanya angan-angan. Maka yang pergi seminar khusus tu semua penuh dengan angan-angan. Tu dipanggil panjang angan-angan. Apa tujuan dia? Nak menjana kekayaan. Nak develop kekayaan diri dia. Betul lah semua orang berniaga nak untung. Tapi di mana dia katakan perniagaan itu ibadat? Soalan dia sekarang ni, nak jadikan perniagaan itu sebagai ibadat kita kepada Allah. Rugilah kalau kita sekadar berniaga, dapat duit, nama dan glamour. Ataupun dapat pangkat. Tahun ni, usahawan berjaya. Pahala tak dapat. Kita bangga naik atas stage dengan ni contoh usaha berjaya. Bila orang tanya kenapa, macam mana aku berjaya? Saya pun hairan macam mana saya boleh berjaya. Sombong cakap. Saya pun tak tahulah macam mana saya boleh berjaya. Tapi sekarang ni alhamdulillah saya memang berjaya. Bangga. Walau itu adalah cubaan Tuhan. Kan kita sebut tadi. Manusia ikhtiar usaha tak ada apa dia. Sebab semua tu daripada Tuhan. Kita boleh buat sahaja. Yang memberi berkah tu adalah Allah Ta'ala. Kalau kita berjaya pun Allah nak uji kita. So, jadi di sini pentingnya. Baik, kemudian halal tu jelas, haram tu juga jelas. Cuma syubhat ni samar-samar. Kerana syubhat ni dia duduk antara halal dengan haram tu. Cukup susah nak nampak. Sebab tu yang Nabi sebut, wa bainahuma umurun mutasyabihat. Antara halal dan haram itu adalah syubhat yang kebanyakan manusia tak tahu syubhat tu. Sikit je orang yang tahu. Siapa dia yang tahu? Para ahli ulama, para usahawan yang berguru dengan para ahli ulama ni. Yang ada asal agama. Dia tahu kat mana halal, kat mana haram nak letak. Baru dia selamat. Kalau tidak, dia pun hancur. Main dengan dunia ni, main dengan duit ni. Pakai lebay mana tipu orang. Tu. Main dengan duit. Bukan maksud pakai lebay macam mana. Dia pakaikan lebay atas kepala tu nak beritahu dia ni Islamik. Dan ni orang tengok pakai lebay sedih muka sikit, bagilah. Tu akhir zaman ni. So, jadi berniaga tu halal. Tetapi kalau diniatkan pula untuk nakkan kaya dunia, maka halal tadi sudah bertukar menjadi syubhat. Dah tak boleh dah. Kita nak sebutkan apa perniagaan itu jika barang tu haram, walaupun niat baik, tetap jadi haram juga. Pasal niat dia tu dah tak elok. Mereka juga bekerja makan gaji, orang makan gaji. Jika banyak masanya curi tulang, curi masa, maka hasil pendapatan juga banyaklah haram dan syubhah. Sama je dua-dua ni. So kedua-duanya kita kena beringat dalam soal-soal macam ni. Inilah yang kita nak dakwah ni. Ini pun dakwah juga. Kita peringat, bukan kita marah pun, tegur. Kita nak peringat tentang kehidupan dalam dunia perniagaan ni. Okey, baik. Wallahualam. Baik, alhamdulillah. Okey, kita ke masih lagi di bahagian ni. Bahagian ni pun penting lah. Jangan kata tak penting ni. Pasal sekarang ni isu besar ni dalam keadaan kuarantin ni. Isu COVID-19 ni dalam kena kuarantin ni, kita berdepan dengan situasi yang macam ni sekarang. Masing-masing dah mula panik dah. Dah mula gelabah dah kan. Orang berniaga untuk utamanya. Bila perniagaan tak boleh jalan, income tak ada, nak survive macam mana? Duit pula dapat sampai, cukup ke kerajaan bagi tu? Ni contoh, ni persoalan ni. So elok kita bincang bagi jelas. So jadi keperluan asas dalam perniagaan tu adalah nak bentuk peribadi seorang Muslim menjadi usahawan mukmin, usahawan yang beriman. Mana usahawan tu dia kena faham, dia kena ada ilmu. Niat dia ilmu, dia guru. Tu. Niat ilmu dengan guru. Niat dia apa tujuan dia? Bukan sekadar cari duit, tapi juga untuk menjadi mukmin. Akhir sekali makan gaji ke apa kan, bila sampai ke pintu kubur tu dah tak ada lagi dah. Kau peniaga ke, kau siapa ke, dah jadi semua sama je. Jadi seorang usahawan tu dia perlu ketiga-tiga ni. Sebab apa? Sebab syaitan akan berada di tiap-tiap usaha yang dia buat tu. Di mana dia usaha, di situ syaitan tunggu. Tunggu apa? Untuk nak menggelincirkan
daripada penghambaan dia kepada Allah. Nak jauhkan dia daripada Allah daripada perniagaan tu. Sebab tu perniagaan yang kita tengok orang sanggup tipu. Sebab tu paling dahsyat dalam perniagaan ni tipu. Timbang, tipu timbang pun sudahlah. Berat, semua tipu tu. Ini benda ni cukup berat dalam perniagaan, terutama dalam penghilangan sebagainya. Semua kita kena hati-hati. Jadi mula sekali kita nak kena tengok niat tu dulu. Saya ulang balik sekali lagi. Niat ni sebenarnya adalah blueprint. Blueprint kerja kita nak buat tu. Kalau niat tu kerana Allah, dia akan set up, dia akan simpan. Dia akan simpan kerana Allah tu sebab dia akan simpan keseluruhan aktiviti gerak kerja tu akan disusun oleh Allah atas niat dia tu. Kalau dia niat tak elok, dia syaitan lah susun. Dia dua je, kalau Allah tak susun, syaitan susun. Maka jika niat tu kerana Allah, akan jadilah bisnes itu kebajikan. Maknanya bermanfaat untuk orang lain sama dapat. Bukan dekat dia saja. Contohnya kita buat makanan halal. Berapa orang yang tahu pasal halal? Apa itu makna halal? Macam dia katakan halal tu. Ni benda yang melibatkan dalam benda-benda perniagaan tu. Tetapi kalau niat tu kerana dunia, jadilah perkara-perkara haram, syubhah, istidraj. Ni benda-benda istilah-istilah yang common, yang biasa dalam dunia perniagaan ni. Jika tak ada guru, anda belajar dengan siapa? Atau anda ada tok guru Google? Atau tok guru DIY? Siapakah yang menjadi peniaga Google dan DIY itu pula? Tanpa guru depan mata, tunggulah kerosakan dan kebinasaan yang akan berlaku. Kerana apa? Kerana para usahawan tanpa guru dengan senang saja dimanipulate dan dia akan jatuh tergelincir di lembah kesesatan. Ini masalah dalam tu. Sebab tu guru ni bukan takat mengaji agama. Dalam perniagaan pun penting. Sebab perniagaan kita ni, kena ingat, perniagaan tu nak jadikan ibadat ke nak jadi adat? Tu saya selalu ulang. Nak jadi adat atau ibadat? Kalau jadi adat, buatlah ikut suka kamu lah. Kalau nak jadi ibadat, ikut syarak. Tu hukum syarak yang kita duk mengaji dalam fiqh tu. Kenapa kena ada hukum syarak? Nak kawal perniagaan kita tu supaya tidak jadi haram, jadi syubhah. Mana yang halal, mana yang haram dalam perniagaan. So kena bila dah faham hukum, dia tak payah orang ajar. Tok guru tu tunjuk dekat dia. Dia tahu dah macam ni. Hukum tu dia dah faham. Jadi bila sekarang, ni dunia sekarang ni, bila jiwa dikuasai oleh Google, Chrome, Yahoo, di alam maya, maka siapa yang duduk di situ? Maka syaitan lah yang duduk di situ. Sebab dalam alam maya ni kita tak boleh challenge syaitan. Dia cukup hebat. Sebab dia duduk di alam tu. Lepas tu dia boleh kontrol kita. Dia boleh kontrol dalam handphone kita. Bahaya sebenarnya main alam maya ni. Sebab tu bila kita masuk dalam alam alam maya ni, alam yang tak nampak ni, macam kita cakap ni, macam dah sampai pakai gelombang, frekuensi. Bila pakai frekuensi itu dia boleh convert. Dia boleh convert perkataan tu dalam bentuk baik ataupun jahat. Itu syaitan punya kerja. Kalau kita bincang masalah frekuensi, gelombang-gelombang ni, memang dahsyat kita tengok. Macam makanan kan, kita nak makan, makanan yang terbaik, makanan apa kita pilih? The best food is honey. Madu lebah. Kalau kita tengok frekuensi madu tu, dia bercecah sampai 250 MHz. Itu madu. Sayur-sayuran yang segar, fresh, 150, 170 frekuensi. Dia punya megahertz dia. Kalau kita makan makanan yang canned food, sardin apa semua, kalau orang cakap nak kenyang boleh, tapi it's a useless food. Sebab dia tak ada apa dalam tu. It's zero frekuensi. Itu dari segi makanan. Lepas tu bila kita tengok dari segi frekuensi ni, dahsyat. Sebab tu orang main teknologi, dia belajar frekuensi. Jadi, itu bentuk kita yang kita nak kena faham tu. Siapa yang menjadi pembimbing kalau kita tak ada guru yang bimbing dalam perniagaan? Maka syaitan lah yang akan jadi guru. Dia akan bimbingkan otak kita, nafsu kita. Dia akan hayalkan kita. Even dalam masa kita duk main handphone ni, duk main komputer, duk cari, dia tolong bantu kita. Okey, pilih sini. Pasal dia akan bisik. Khawatir tu. Dia bisik kita ke sini. Kita pun tekan button ni. Dalam jumpa macam-macam dalam tu. Hak baik pun ada, hak jahat lagi banyak.
Maka duk mihak jahat, duk layan yang jahat tu. Maka jadi jahat lah malam tu. Apa tak ada dalam handphone, apa tak ada dalam internet ni. Tu kena ingat. Itu syaitan punya kerja. Itu bahaya. Baik, kemudian nak jadi usaha dunia atau nak jadi usahawan akhirat? Boleh pilih. Nak jadi usaha muslim atau fasik? Boleh pilih. Jadi persoalan ni manusia yang menentukan rezekinya. Jadi kita nak sembang. Tak. Sebab manusia ada 3 benda saya sebut tadi. Teguh cita-cita, ikhtiar usaha dan kain doa. Bukan hak manusia nak menentukan rezekinya. Itu hak Allah Ta'ala. Kita tak boleh tentukan. Allah yang tentukan rezeki kita. Walaupun kadang-kadang kita ada duit banyak, tapi orang tipu kita selamba je. Pasal bukan hak kita. Tu kena ingat. Tu 3 benda ni kena pegang. Jadi usahawan yang tinggi azam dan kuat usaha serta sentiasa mengharapkan Tuhannya adalah usahawan hebat. Kenapa dia hebat? Kerana sekuat mana pun usaha manusia, tetaplah Allah yang menganugerahkan rezeki kepadanya. Dia ingat situ. Dan ingat, Tuhan tidak pernah salah menghantar rezeki ke alamat anda. Allah tak pernah silap. Mana setiap pagi tu, lepas subuh tu, malaikat Mikail dah mengarahkan malaikat-malaikat lain pergi hantar rezeki tu. Melainkan orang yang tidur pagi tu terlepas lah. Pagi tu. Rezeki yang halal dan taibah. Jadi Allah akan bagi. Ada je hari-hari rezeki kita. Cuma kita tak nak sambut rezeki tu. Lepas tu kena solat duha pagi. Jadi anda bimbang atau anda syak dengan rezeki anda? Syak tak rezeki kita? Kadang-kadang syak juga tak? Jadi jangan begitu. Sebab anda akan jadi kufur dan dahaka dengan Allah. Kalau kita duk syak dengan rezeki Tuhan, pasal apa kat orang lain banyak? Pasal apa kat aku tak ada? Aku dapat sikit sahaja. Kita dah syak dengan rezeki yang Tuhan bagi tu. Jadi sepatutnya apa kita kena buat? Tawakal ta'ala Allah. Sebab dia menentukan. Buat ilmu sikit, kadang-kadang kita minta ni, jarang orang minta jadi susah. Ya Allah bagilah aku itu. Ya Allah bagilah aku ini. Semua minta ni dia senang. Tapi Allah bagi susah. Bagi tak bagi? Minta dia kaya kan? Tapi Allah bagi susah kan? Allah bagi tak? Bagi. Allah bagi apa? Bagi susah. Hak susah tu siapa bagi? Allah. Kalau Allah bagi tu hak dia. Ikut suka dia nak bagi susah ke senang kat kita. Yang kita duduk sibuk buat apa dia marah ke dia. Ni kena jaga baik-baik. Ni nak pandang balik kepada Allah. Ada sebab. Kenapa Tuhan datangkan COVID ni tengok. Alam bersih alam. Alam jadi bersih. Allah cuci habis. Bukan saja-saja. Azab bagi orang kafir. Cuba tengok pada orang kafir. Menggelabah mereka. Itali, US kita teruk. 40,000 lebih dah mati. Kata pada dia paling hebat sekali. Rupanya bukan cerdik mana pun. Senegal, negara miskin, orang negara Islam yang miskin, Senegal tu. Dia buat alat untuk COVID test. Berapa ringgit? $4 ke berapa? $1. $1 tak silap saya. Alat untuk test COVID. Beli pada China je pun 200 sekali test. Pergi dekat kalau hospital swasta ni, dekat 600 ke apa kena. Tu. Senegal kata, ni murah je. Baru dia $1. Kalau kita RM4 lebih lah. Hebat lagi sebenarnya. Tapi sebab manusia kufur ni dia jahat. Dia jadi pengganas. Dia merompak habis. Datang Belanda kat kita. Jepun datang sini. British datang sini. Portugis datang sini. Rampai harta kita. Ambil balik pergi tempat dia kan. Kerana dia pandai, dia hebat. Bukan dia pandai pun. Jadi sekarang ni, wabak ni adalah Nabi kata azab bagi orang yang Allah kehendaki. Orang kafir. Dan rahmat bagi orang mukmin. Siapa orang mukmin? Siapa? Orang yang beriman kepada Allah. Dia akan mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kita dapat rahmat. Tengok. Walaupun kita kena kurung, kita masih boleh lagi hidup, berpuasa, makan apa semua. Masih lagi boleh. Jangan kata tak boleh. Jangan kata tak boleh. Pasal rezeki itu Allah bagi. Kerajaan bagi kan siapa bagi? Itu hak mutlak Allah Ta'ala punya. Allah yang suruhkan Muhyiddin tu. Wahai Muhyiddin, kamu buat plan macam ni. Bagi kat rakyat-rakyat kamu tu. Allah yang perintah dia. Maka Allah ilhamkan kepada mereka tu di atas. Rancang macam mana nak bagi kat rakyat yang susah ni. Beras lah apa semua lah. Allah ilham pula pada manusia-manusia lain yang nak sedekah. NGO, orang-orang yang nak sedekah ni. Allah ilhamkan lah. Masing-masing berebut lah pergi bagi sedekah dan sebagainya. Itu kerja Tuhan semua. Kita duk tengok makhluk je. Dengan tengok makhluk, tengok siapa yang punya, daripada mana sos utama dia. Allah Ta'ala. Itu yang kita nak faham. So jadi,
Yang tetapkan rezeki ni bukan akal kita atau ilmu pandai. Semua Allah Ta'ala. Baik. Kemudian, siapakah yang melabelkan generasi X, Y, Z? Ini pun sonok juga ni. Apakah Gen Y itu lebih hebat pada Gen X? Kononnya sekarang ni yang budak-budak muda ni, yang bayar-bayar 25 ke atas ni sekarang ni, 30 lebih ni semua golongan Gen Y. Lain sikit pada Gen X ni. Gen X ni dulu tak apa benda punya Gen pun tak tahu. Dia tak tahu dia tu tak datang pada X, tak ada Y. Kan? Tu yang kena jangan duk berasa pelik-pelik sangat. Sebab sekarang ni Gen Y ni banyak bergantung dengan tok guru Google. Tu. Mati server kat US tu, matilah semua orang. Handphone ni pun mati lah. Tutup je server tu, kalau Allah Ta'ala tutupkan server tu, hantar meteor sebiji je. Macam baru ni kan, tak tahulah katanya di cyber, meteor turun sebiji. Tapi tak kena orang lah. Baru turun sebiji. Kalau turun hujan meteor ni, yang duk sibuk kata Tuhan-Tuhan ni, apa akan jadi? Bila bergantung pada tok guru mati, macam server tu, mati-matilah. Tapi kalau tok guru hidup, dia akan hidup semua ilmu tu. Sepatutnya kita kena ada di mana, di generasi yang mana? Generasi Muslim lagi mukmin, bukan generasi X, Y, Z tu. Kita create nama yang bukan-bukan, tak sepatutnya nama kita bagi. Orang sekarang ni seronok lah. Orang muda sekarang ni seronok. Ni kita ni Gen Y. Y apa? Yellow. Yellow tu apa yellow? Sebab beranak semua jadi kena demam kuning. Itu nama yellow. Mungkin macam itu. So jadi usahawan perlu ada satu garis panduan dalam setiap urusan perniagaannya. Apa dia? Maqasid syariah. Ada 5 bahagian yang kita belajar dulu. Maqasid syariah ni maknanya peraturan-peraturan syariah yang nak kawal pergerakan kita tu dalam perniagaan. Supaya kita tetap berada di atas landasan syarak Allah SWT. Ni sampai tak tahu benda syariah pun tak tahu berniaga apa ni. Tahu buat duit je, tahu cari duit je. Teruk tak teruk? Yang tu yang kita nak mengaji, itu yang sebenarnya kita ajar pasal syarak, pasal itu tujuan nak bagi kita faham. Bila kita faham, pekah tu faham. Bila kita faham, kita dapat kawal perniagaan kita tu, pekerjaan kita, ibadat kita atas dunia ni. Sebab kita letak syarak tu di atas. Syarak tu di atas. Akal dengan syarak, akal kalau tak ada syarak, hancur akal tu. Dia akan jadi majnun, akan jadi akal yang gila. Maka akal kena dikawal oleh syarak. Syarak ni adalah hukum-hukum Tuhan. Ada 2 yang kita belajar semalam. Ada sikit yang saya tulis tu. Taklifi, wada'i. Saja tak sama malam ni. Bagi relax sikit otak. Ni nak cerita sikit pasal perniagaan ni. Ni banyak yang dalam keduniaan kita hari ni. Bagi faham dulu bab ni. So jadi maqasid syariah adalah tujuan atau makna yang dikehendaki syarak yang mesti diusahakan untuk dicapai. Ni yang kita kena pandang, kena faham baik-baik dalam persoalan ni. So jadi pilihlah usahawan dunia atau usahawan akhirat. Wallahualam. Baik, so sekarang kita ke depan sikit lagi. Kita nak relate kan, nak hubung kaitkan antara mencari rezeki dengan berdakwah. Ini ada istilah-istilah selalu orang sebut, berdakwah lah. Cari rezeki lah. Berapa campur-campur. Jadi sebenarnya ni perspektif ni sebenarnya tak betul. Sebab apa? Kalau kita berdakwah dan kita berniaga, sambil-sambil kita buat barang kita berniaga, cuba tengok sejarah Islam datang ke tanah Melayu dulu. Ke Nusantara. Yang bawa Islam tu siapa? Orang-orang Arab tu bawa datang ke Melaka. Macam-macam lah. Saya pun tak apa jelas dengar cerita-cerita. Datang di Melaka tu turun. Dia ajaknya time semayang. Bila dia semayang, orang Melayu pakat tengok. Tanya dia apa benda, buat apa kamu buat. Dia kata ni senaman lah. Walhal dia semayang. Orang Melayu tanya, bolehkah aku ikut? Boleh. Macam tu. So asal dia berdagang. Tapi dia pendakwah. Sambil dia dagang, dia pendakwah. Sebab tu di Kedah kita tengok ramai orang daripada Parsi, orang daripada Arab, Yaman, Hadramaut datang ke sini. Sama dengan Melaka. Mereka ni 2 sekali dia buat. Kita lah ni pula tak ada. Puluh berniaga siang malam. Jika kita beliau habis. Kalau ke KL tu MR tu pukul 2 pagi 3 pagi lagi nak kereta penuh. Kita nak heran. Apa dia buat orang kat sini ni? So jadi berdakwah kita boleh buat dua-dua sekali. Dalam bisnes, marketing lah, pertanian, pendidikan, politik, sukan, anything. Apa saja kita boleh buat. Dengan kita niatkan berdakwah sambil berniaga atau sambil kita bekerja, kita mesti perlu agama. Tidak nak dakwah kat mana, dah tak reti. So secara tak langsung, bila kita dah tahu aku ni kena nak dakwah macam mana, mengaji ilmu tak ada. Bila tiba satu paksaan kat kita, suka tak suka kita kena mengaji agama.
Kalau tanpa ilmu, macam mana kita nak ngajar? Macam mana kita nak berdakwah? So, jadi kita kena cari ilmu. Ilmu yang mana yang sesuai dengan pekerjaan kita tu? Yang related. Kalau pertanian, kita kena cerita cara pertanian. Sebab tu bila sahabat jumpa Nabi tanya pasal dunia, Nabi kata apa? Kamu lebih pandai, lebih tahu lagi tentang dunia kamu. Nabi tak nak campur bab dunia tu. Pergilah pandai-pandai kamu. Tapi kita pula sebabkan nak jadikan perniagaan tu agama, ibadat kita kepada Allah, so kita masukkan unsur-unsur dakwah dalam perniagaan kita tu. Jangan tinggal langsung. Ni tak. Bila kata agama, dakwah ni peniaga dah tinggal habis dah. Contohnya jual apa nama ni, krim pemutih lah. Kalau jual krim putih tu macam mana letak agama kat situ? Boleh ke? Carilah muka-muka yang licin-licin tu. Yang budak-budak perempuan tu, yang licin-licin muka tu. Tunjuklah muka tu. Dah lah aurat, tunjuk kat orang. Dia tak reti agama macam tu lah jadi. So jadi, kena faham. Bila nak bahas satu benda tu, kena faham. Sebab tujuan ya, bila kita berniaga mendakwah ni, tujuan ni nak menonjolkan ciri-ciri kepribadian yang baik seperti ditunjuk oleh Nabi tu. Macam Rasulullah pergi berniaga daripada Mekah ke Syam. Belum sampai lagi orang tunggu dah. Muhammad, bila Muhammad nak sampai ni? Bila Muhammad nak sampai ni? Dengar nama Muhammad dah tergila-gila dah. Orang punya suka dia. Sebab apa? Nabi membawa akhlak terpuji. Baik, terputus tadi. Jadi Nabi membawa akhlak mahmudah, akhlak terpuji. Sehingganya orang menunggu akan kedatangan Nabi. Kita pun macam tu juga. Bila kita berniaga ni kan, orang asyik sebut nama kita je. Mana ya, pakcik ni tak sampai lagi ni. Mana brother ni, Allah. Macam seronok sangat kalau jumpa dengan dia. Orang sebut nama dia. Sebabkan akhlak yang baik. Orang suka nama dia. Itu da'i lagi. Ada masa peluang berkuliah, dia kuliah sekejap. Bukanlah kuliah tazkirah ke apa ke. Ringkas-ringkas. Itu cara yang paling baik sekali. Jadi kita nak wujud yang ni lah. Tapi kena mengaji. Kena ada ilmu. Tak apalah sikit-sikit pun. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Kita tak akan sampaikan. Tapi dalam bentuk konteks apa? Kehidupan kita. Bidang pekerjaan kita. Jadi dengan berdakwah ni, kita telah menegakkan suatu sunnah amar ma'ruf nahi mungkar. Kerana sudah pasti kita akan mengajak umat kepada kebaikan. Bukan senang nak mencapai apa ni, amar ma'ruf sunnah ni. Kita nak jaga kita dulu. Nak ada agama kat kita dulu. Nak kawal kita dulu. Kita kena ada syarak dulu. Nak kena faham dulu hukum hakam apa semua tu. Kemudian kita pergilah kepada masyarakat. Semasa perniagaan tu kita sebut benda macam ni. Cerita ke dia. Kan? Dengan apa yang kita faham sikit sebanyak. Sikit cara sikit. Tak apa duk tamak-tamak. Mana kita tahu kita cerita sikit-sikit sekurang-kurangnya. Majlis tu tak diakhiri sia-sia saja. Sebab tu kalau kita tengok dalam Islam, kalau kita nak mesyuarat lah. Kita mesyuarat, okey mesyuarat, mari. Mesyuarat, tok di meja tu, rokok lah, hisap, apalah semua. Sedangkan mesyuarat ni, tak boleh. Sebab dia ada keputusan dia dalam mesyuarat tu. Dia kena ambil wuduk dulu. Kan, ambil duduk dulu, kemudian lantik dulu siapa nak jadi chairman. Tak boleh gaduh-gaduh. Sebab apa? Dah habis tu kena istighfar. Takut apa? Takut orang terima idea kita tu. Mungkin masa kita kabur idea kita tu, kita dalam rasukan syaitan. Orang berterima idea kita tu. Tiba-tiba, lepas sebulan, 2 bulan, lengkuk habis semua. Kita bertanggungjawab. Pasal kita yang bagi idea. Sebab tu nak bagi idea ni kena hati-hati baik-baik. Jangan dikuasai oleh syaitan. Jangan ingat kita pandai. Oh, aku pandai. Bagi idea macam ni. Biar kita buat sama-sama macam ni. Walau tak jadi. Tu tak boleh dalam Islam. Kalau ikut adat-adat nak mesyuarat pun, kena ada wuduk dulu. Istighfar dulu. Tu macam itu. Bukan senang. So benda macam ni. So macam inilah keadaan kita. Bila kita nak masuk dalam dunia perniagaan dan dunia dakwah. Baik, wallahualam. Baik, alhamdulillah. So jadi, jangan lepaskan peluang berdakwah. Kerana dengan berdakwah tu, hebat berdakwah ni. Sebab kerja Rasul. Kerja Nabi. Tak usah challenge lah. Ini paling terbaik. So kita ambil peluang.
ambil peluang dalam kita duduk susun duduk perniagaan kita ni, kita berdakwah, kita duduk sekali dalam dunia tu. Biar kita jadi da'i. Kenapa? Okey, dia banyak saya baca sesuatu. Sebab bila kita jadi pendakwah, kita sudah menjadi wakil Tuhan. Sebab kita sebagai khalifah. Itu suatu pangkat yang sangat besar yang Allah panggil Al-Khalifatullah. Yang Allah kurniakan pada siapa? Yang buat kerja Nabi. Siapa yang buat kerja Nabi, kerja Rasul, dia akan diberi pangkat khalifah Allah. Hebat tu. Kan? Pangkat tu. Tu kerja dakwah. Kerja lain, niaga tak dapat lagi. Gaji, dapat dah khalifah Allah. Tengok keadaan, tengok niat dia. Dapat kalau dia niat elok. Kalau betul niat dia tu. Kalau pukul 8 masuk pejabat elok, ni pukul 8 masuk, pukul 9 masuk pukul 8 hilang, pukul 9 masuk khalifah Allah. Macam mana macam tu? Kemudian, apa lagi kelebihan? Kita mengikut jejak langkah para Nabi dan Rasul. Iaitu menyeru manusia kepada Allah. Okey, yang kedua. Yang ketiga, kita menyempurnakan tugas sebagai khairul ummah. Umat yang terbaik. Apa dia umat terbaik? Khairul ummatin. Khairul ummah. Ini umat yang terbaik. Iaitu yang menegak yang ma'ruf, yang mencegah yang mungkar. Dan mereka yang beriman kepada Allah. Hebat ni. Khairul ummah. Nak letak kita, nak positionkan, to position ourselves dekat satu tempat yang paling tinggi, iaitu khairul ummah. Itu yang ketiga, kita dapat. Yang keempat, kita pasti akan menambahkan ilmu-ilmu Islam. Kerana di situlah Allah akan mengajar kita pelbagai perkara yang ajaib. Bila kita jadi pendakwah ni, Allah, kita nak tak nak, kena cari tok guru lagi. Ada ilmu tak cukup lagi. Kita akan merangkak terbang ke mana ke cari ilmu. Kita pendakwah tak cukup ilmu rasa ni. Macam-macam kena belajar lagi. Di situlah Tuhan akan didik kita. Tuhan akan ajar kita perkara-perkara yang kita tak nak terfikir. Sampai last kali, kita dah tak nampak dunia dah. Kita hanya nampak Allah je. Tu kehebatan dia, dakwah ni. Kemudian, kita akan keluar dari kejahilan. Ilmu kepada orang yang berilmu. Dulu, kita tak jadi pendakwah. Kita lantak kamu layung, nak jadi apa? Mampuihlah kamu. Tapi semenjak kita jadi pendakwah ni, ayat-ayat tu tak keluar pada mulut dah. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa syukrulillah. Itu ayat yang keluar. Beza. Totally berbeza daripada dalam keadaan ketika kita dalam jahil. Mulut tu tak mencarut lagi dah. Pasal apa? Kita jadi public figure. Orang perhati kita, orang tengok kita, orang nilai kita. Kat situ. So jadi kita terpaksa jadi, kena bukan berpura-pura, bukan jadi hipokrit, bukan jadi munafik. Kita kena belajar supaya tinggal kejahilan tu. Pergi letak duduk kita pada orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu, gali ilmu, cari ilmu. Baik, yang keenam, kita akan dapat menambahkan amalan soleh dan amalan kebajikan sebagai modal kita di akhirat kelak. Sebab apa? Setiap seorang yang kita dapat Islamkan, Masya Allah. Saya tak mau cerita lah kita Islam ke orang kafir. Kita ajak masuk orang Melayu yang ada Islam tapi tak Islam. Yang tu lebih baik lagi. Dia tak Islam, dia Islam, dia Melayu Islam tapi tak Islam. Tak semayang, tak itu ini, dia huru-hara dengan maksiatnya. Bawa dia masuk balik kepada agama balik. Tak boleh nilai pahala dia punya besarnya. Seorang, kalau seumur hidup kita, dapat masuk 100 orang pun sudah lah. Masuk syurga lah orang tu insya-Allah. Sebab dia dapat payung orang lain. Tu maksud payung. Payung tu dia naung orang lain dengan rahmat Allah. Bukan naung dengan huru-hara dia. Dia naung manusia dengan rahmat Allah tu. Okey. 7. Kita berkorban harta, diri kita, nyawa kita serta penat lelah kita demi Allah dan Rasul. Kita ni tak macam orang lah orang tengok. Susah. Nak melarang tak boleh. Orang boleh pakai BMW, kita boleh lah pakai BMW lama. Tak beli nak 7,000 tu. Jadi nak pakai. Lepas tu rosak saja. Sudah-sudah tepi jalan. Korban lah tu. Jadi, itulah yang Tuhan bagi kat kita. Sebab tu, rukun pengorbanan itu, kesusahan, keseksaan, serba kekurangan. Itu rukun pengorbanan. Kalau siapa nak berkorban, dia kena terima hakikat dia. Susah, azab, pedih, kena fitnah, kena maki hamun dengan orang. Siapa berkorban, confirm kena. Itulah itu asam garam dalam pendakwahan, dalam berdakwah, itu asam garam dia. Baik, kemudian yang kelima,
Kita menyerahkan diri kita rohani jasmani di sisi Allah sebagai manusia mukmin yang mencintai Allah dan Rasulnya dan sebagai penduduk ahli syurga. Habis dah lah. Kita serah diri kita, tawakal tu Allah. Ikut suka kita, pasrah kepada Allah. Tapi nawaitu kita, niat kita tetap nak ajak manusia balik kepada Allah dan Rasul. Itu paling hebat. Pasal apa? Kita azam, ini kerja Nabi, sikit pun walaupun besar zarah, walaupun ujung kuku kerja Nabi, aku tetap akan buat sebelum aku mati. Itu azam paling hebat sekali. Meniaga, tak ada masalah. Meniaga. Buat kerja meniaga. Sambil meniaga. Dengan meniaga lah kita dapat jumpa dengan orang. Dengan perniagaan lah. Kita tak jumpa dengan kawan, susah nak jumpa. Orang tengok kita lari. Tu datang nak ceramah lah tu. Tak ada benda lain lah tu. Tapi kita meniaga dengan dia. Dia kenal kita lah. Lama jadi baik, dia kawan. Cuma kalau sekarang ni tak boleh nak salam. Itu ya. Nak peluk-peluk tak boleh dah sekarang ni. Bye-bye kot jauh je. Pelan-pelan dah baik kita ajak cerita sikit. Kamu ni apa? Hai, yuk. Aku tengok semayang pun tidak. Tapi kamu duduk sekali. Aku 2-3 hari dah semayang. Tak semayang lagi. Kamu semayang apa? Oh, aku semayang ni. Hakikat. Oh, hakikat. Niat je. Oh, niat je. Makan? Makan tak boleh lah, Jok. Makan kalau aku niat kan, kebuluh aku. Boleh pula kamu makan kamu ni, kamu tak mau niat. Kenapa semayangnya nak niat? Jangan tu orang sesat. Begitulah ya. Sebenarnya apa kita bincang ni, semua sebagai langkah-langkah kita untuk menjadi pendakwah. Sambil kita meniaga, kita mengaji, kita nak duduk tempat hak yang Nabi duduk tu. Itu sebab kerja tu tempat yang paling mulia sekali. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah kita dah lewat ni. Dah 11:49 dah. Dah lewat dah. Apalah. Kita ngaji kan. Tak malam ni pun tak apa, tak dengar. Esok pagi dengar balik. Tak mau dengar pun tak apa. Jadi untuk yang ini kita tengok balik kan, umat Melayu bukan hina, bukan bodoh, bukan pemalas, tapi umat Melayu umat yang mulia. Kat mana kita kemuliaan itu ada kat kita? Bila umat tu menerima agama, menerima iman, menerima Islam, menerima ihsan. Dan kemuliaan dan kekuatan umat Nabi adalah pada dakwah. Jadi kalau umat tu duduk pada dakwah tu, situlah terletaknya kemuliaan kita. So kalau kita orang Melayu ni nak jadi orang yang mulia, yang hebat, berniaga. Tapi orang berniaga, dia kata semua ahli perniagaan kita adalah da'i. Hebat tak? Tapi hari ni kalau kita pergi satu seminar tu, kalau semua perniagaan, pergi tengok sudahlah, dekat expo sudahlah tengok macam mana orang Melayu. Ada tak yang jenis pendakwah? Macam mana kita nak convert, nak tukar jadi misi itu berubah. Perniagaan dan dakwah. Sebab kemuliaan kita terletak pada dakwah kerja Nabi tu. Kita boleh letakkan, kita naik pangkat tu pada pendakwah, itulah kemuliaan kita. Jadi dengan apa? Macam mana nak jadi mulia kat situ? Adalah syarat dia. Dengan syahadah. Yang di sisinya dengan, yang diisi dengan iman, Islam, ihsan tadi. Umat Melayu pasti bersatu dan bergabung dengan segala kekuatan dakwah Islamiah. Seperti mana baginda dan para sahabatnya berjuang menegakkan agama Allah. InsyaAllah dapat pangkat ni. Sebab tu orang tak pernah duduk benda dakwah ni tak nampak lagi ni. Ustaz, susah lah Ustaz. Sibuk lah Ustaz, banyak hemno nak berniaga lagi. Mesti boleh nak berdakwah pula Allah. Ustaz ni kalau ngajar macam ni. Pula dah kita kena marah pula. Kamu nak syurga tak? Tak lah. Tapi dunia pun tak juga. Macam ni, kita kena beriman dulu. Iman tu akan mengubahkan persepsi kita yang buruk tu. Yang negatif terhadap agama tu. Sebab tu para ulama tu tengok. Mereka ni bukan orang senang pun. Dia kata-kata dah apa, bukan boleh buat mati pun. Dia nampak benda tu. Kita duk nampak kata tu lah boleh menyebabkan kita jadi hebat. Jumpa dengan kawan, kau boleh kata baru lah. Oh, dahsyat projek kau ya. Kawan-kawan semua jenis itu. Duk sembang pasal dunia je. Tak ada cerita pun macam mana nak berdakwah. Walaupun nampak benda ni berat, kita kena buat lah juga. So, jadi apa kita nak buat? Ayuh kita bina balik. Kita kembalikan penyatuan ini. Yang kita sebut the Great Unity. Kat mana? Melalui kekuatan iman, kekuatan dakwah amar ma'ruf nahi munkar ni.
Ini satu kekuatan yang jangan hebat. Jadi jangan tinggal. Jangan sekali-kali kita tinggalkan apa ni dakwah ni. Jadi kalau kita tengok dalam kata siapa nama ni? Kata Abdullah bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, barang siapa yang meninggalkan amal makruf nahi mungkar kerana takut kepada manusia, nescaya kewibawaannya akan dicabut oleh Allah. Hingga seandainya dia memerintahkan sekalian anak-anak atau budak-budaknya, pasti akan diremehkan. Bila tinggal kerja Allah, kerja dakwah ni, Allah akan meremehkan kerja kita. Mana kita ni orang buat tak kisah kat kita. Orang pandang kita ni bukan somebody, orang tak peduli. Lantak engkau lah. Tu. So jadi kemuliaan. Ini kemuliaan kerja dakwah. Jadi saya rasa itulah sekadar menghiasi pada malam ni kuliah malam ni untuk dengan pendakwah ni sebagai perniagaan. Saya terpaksa cerita tajuk ni. Tak maaf lah kalau tak sambung kuliah. Bukan ni pun penting sebab saya rasa ramai yang meniaga. Ramai yang buat kerja. So bila orang meniaga, dia mesti kena dengar tajuk-tajuk macam ni. Pasal dia melibatkan waktu yang dia gunakan untuk perniagaan dia tu. Waktu tu nak dikira. Duduk dalam waktu apa tu? Waktu sebagai kebajikan ataupun waktu kejahatan. Tu yang saya nak cerita sikit dalam tajuk ni. Seselang-selang selilah. Jadi kita ada informasi tentang ini, tentang itu. Maklumlah, nak balik kepada Allah ni bukan senang. So insyaAllah. So jadi ada lagi 1-2 tajuk lagi yang saya rasa saya nak habiskan tajuk ni. Tentang khairul ummah pula. Macam mana? Tentang orang yang berdakwah, duduk tempat umat yang terbaik tu. Jadi insyaAllah mungkin sama malam esok lagi. Dah lewat dah malam ni. Jadi semoga kita dapat puasa esok, puasa Ramadan. Dah niat dah malam ni. Dan insyaAllah sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim.